Bismillahirrahmanirrahim. So kita terus ke subtopik seterusnya dalam friction, iaitu topik wedge. Okey, iaitu topik wedge. So sebelum ni kita telah pun belajar berkenaan dengan karakteristik of dry friction, dan kita pun dah solve problems yang involving dry friction. So sekarang kita akan ke topik subtopik wedge, okey, ataupun wedges. Okey. So friction, wedges and frictional forces on flat belt. Okay. So untuk topik yang belt ni, seperti yang saya dah maklumkan sebelum ni, so kita akan belajar pada subjek mechanic of machine. Okay. Untuk topik ni kita akan belajar wedges saja. Okay. So today's objectives, student will be able to determine the forces on a wedge. Okay. So kita akan tengok sikit apa application wedge ni dan analysis of a wedge. Okay. So belt, mechanic of machine, tahun 2. Okay. So ini awak boleh cuba try sendiri. Okay. So wedge ni kalau dalam bahasa Melayu ni adalah baji. So, kalau awak ingat dulu dalam fizik kita pernah belajar lah berkenaan dengan wedge ni. Okay, dia satu satu alat yang shape-nya macam wedge, macam cheesy wedges. Okay, cheesy wedges kan bentuk dia kan macam tiga segi. Okay, dia tiga segi macam tu. Okay, so dia macam trapezium pun ada juga. Okay, lebih kurang macam ni. Okay. So apa guna wedge ni? Okay, wedge are used to adjust the elevation or provide stability for heavy object such as this large steel vessel ni. Okay, ni contoh steel vessel. So dia bagi sandal ni, dia sandal kat sini, then steel vessel ni tidak bergerak lah. So how can we determine the force required to pull the wedge out? Okay. So dekat sini dia akan ada friction lah kan. Okay. Dia akan sekat dan dia akan ada friction dekat sini. So dekat sini yang kita nak analisis. Okay. Bagaimana force tu bertindak di wedge. Okay. Dan macam mana force apply, load dia bertindak macam mana, friction dia macam mana. Okay. So ini yang kita akan belajar dalam topik wedge ni. Okay. Ataupun baji. Okay. Ini application untuk belt. Seperti yang saya dah maklumkan dalam mechanic of machine. Okay. So wedge. Okay. A wedge is a simple machine in which a small force P is used to lift a large weight W. Okay. So ini adalah satu konsep ataupun analysis of a wedge yang mudah, di mana kita apply satu force pada wedge ni untuk kita liftkan load ni, untuk kita angkat load ni pakai wedge. Okay. Kita sandal dia, tolak dia, apakan lah, nanti dia naik atas. So dekat ni akan berlaku friction. Okay. Akan berlaku friction. Okay. So that's why lah wedge ni, okay, analisisnya ada dalam topik friction. Okay. So seperti biasa, untuk topik ni, okay, untuk wedge ni saya akan tunjukkan macam mana kita nak create free body diagram berdasarkan simple analysis yang ni. Contohnya study case yang ni lah. Okay. So free body diagram seperti biasa yang saya dah maklumkan sebelum ni, memang dalam friction free body diagram sangat penting supaya kita nak analisis force yang bertindak, okay, dalam sistem tu ataupun dalam wedge tu. So force dia bertindak di mana dan ke mana arah friction tu. So dia mempengaruhi ke semua analisis dan jawapan yang kita akan hasilkan. So untuk kes ni, okay, apabila kita nak selesaikan ataupun kita nak analisis wedge, okay, first kali kita kena lukis free body diagram. Okay, dan kaedahnya adalah kita mulakan kita lukis free body diagram tu dengan shape wedge tu. Okay, kita lukis shape wedge tu. Okay.
Contohnya saya lukis yang ni, shape wedge ni, dan kita apply satu force P. Okey. So kemudian apakah daya yang bertindak? Okey, apakah daya yang bertindak dalam wedge ni? Okey, saya namakan dia sebagai W. Apakah daya yang bertindak? Okey. First kali mestilah daya ataupun load yang dia nak angkat ni. Okey, load yang dia nak angkat ni. Okey. So, minta maaf, saya tukar nama boleh tak? Saya takut W ni dia akan confuse dengan weight yang atas tu. So, saya namakan weight ni sebagai A lah. Okey, sebagai A. Okey. So, load ni, okey, dia ada load dari atas. Okey. So, load ni, dia mesti bertindak 90 degree dengan shape ni, dengan satah ni. Satah ni kan bersudut. Okay. So dia mesti bertindak 90 degree daripada satah ni. Okay. Dan sudutnya sama je antara dua ni. Okay. Dia sama. Okay. So nama weight ni dia adalah weight lah kan. Okay. Kita namakan dia sebagai weight. Dan di bawah ni mesti ada daya tindak balas. Seperti biasa, dia mesti ada normal force yang akan bertindak. Okay. Apa beza dia dengan sebelum ni? So dia ada friction. Okay, friction. Okay, dia ada friction. Tetapi dalam kes ni, which frictionnya ada dua. Okay, frictionnya ada dua. So satu di bawah, satu di atas. So friction di atas dia bersudut. Okay, sebab dia depends on satah yang bersudut. So di bawah friction yang pada horizontal. So di atas friction yang bersudut. So inilah free body diagram yang terhasil daripada ni, analisis ni. Okey, analisis ni. Untuk yang ini sajalah. Okey. So untuk yang free body diagram yang kedua, okey, kita perlu lukis free body diagram pada load ini sendiri. Okey, pada load ni dia pun ada free body diagram ni juga. Okey, cantik pula saya lukis ni. Okey. So, apakah load yang ada dalam free body diagram ni? So, yang pertama kita tengok dulu load yang ada di yang A ni, pada wedge A ni. Okey. Apa yang ada pada wedge A, kita terbalikkan dia, masukkan dalam free body diagram untuk W. Okey, contohnya ni. Okey. Cuma dia dah tak jadi W dah, dia jadi N jugalah, normal force. Mungkin yang ni kita boleh namakan dia sebagai normal force untuk A, yang ni normal force untuk W. So nilai dia yang W ni sama dengan normal force yang ni. Okey. Dan kita ada juga ni, friction force ni kita bawa pergi sini dan kita ubah arah dia. Okey. Dan kita ada juga normal force yang ketiga di sini. Okey. So mana datang normal force yang ni? Okey, awak boleh imagine apabila awak tolak P ni dengan baji ni, awak tolak wedge ni ke kanan, weight ni ataupun load ni dia mesti akan terikut ke kanan. Okey. Dan dia mesti ada daya ke sini. Awak fikir common sense pun awak akan dapat faham. Apabila kita tolak wedge ni ke kanan, load ni dia akan terapat ke kanan, ke dinding. Bila dia ada force ke dinding ni, okay, maka dia akan ada daya tindak balas, iaitu normal force. Okay. Dan bila kita nak lift up load ni ke atas, so tepi-tepi ni dia akan bergeser dengan dinding ni. So di dinding ni dia akan ada satu lagi friction force. Detail kan? Memang detail. Okay. So inilah free body diagram untuk sistem ni. Yang pertama pada wedge-nya, dan yang kedua pada load-nya. Okay, kalau ada 2, 3, 4 load lagi banyaklah ada punya free body diagram. Okay, so ini saya explain pada figure. Nanti kita akan buat soalan. Okay.
So dalam slide pun dia ada terangkan juga, so awak boleh tengok. Okey, ni seperti yang saya buat tadi tu lah. Okey, seperti yang saya buat tadi. Okey, mungkin kalau awak study sendiri agak ni saya nak tambah sikit lah. So bila ada normal force dekat sini, so dia akan juga ada ni lah, weight lah. So dia samalah kan. So ada weight, ada friction force, dan ada normal force, seperti dalam ni, dalam slide ni. Okay, so itu saja penerangan teori dan analisisnya seperti dalam gambar ni. So kita terus ke soalan lah. Okay, kita terus ke soalan. So ini bell analysis, kita boleh abaikan. Nanti kita akan belajar masa mechanic of machine. Okay, so soalannya ni contoh example lah. Okay, kita terus buat example. So given the load weight 100 Newton. Okay, dia bagi load ni, batu ni 100 Newton. Okay, and mu ataupun coefficient of friction dia adalah 0.3 untuk surface AC dengan BD. So pergeseran antara AC ni adalah 0.3, dia punya mu dia. Ada punya perkali geseran ni. Dan B dengan D, perkali geseran dia 0.4, coefficient of friction. Okay. Dan dimaklumkan smooth rollers are placed between wedges A and B. Okay. So dia beritahu dekat sini ada smooth roller. Okay. So assume the rollers and the wedges have negligible weights. Okay. So yang ni, roller ni kita abaikan dia punya weight, then dia smooth. So maksudnya di sini tiada friction. Okay, di sini tiada friction. So kena note tau. Okay, sekejap, kenapa saya tulis kat sini 0.4 maafkan saya. Okay, di sini adalah 0.3. Maaf. Okay, so ini 0.3. Okay, so di sini tiada friction. So find the force P needed to lift the load. Okay, sama macam analisis yang kita buat tadi. Dia kena cari berapakah nilai force P yang diperlukan untuk kita naikkan load ni, batu ni. Okay, so first step adalah kita lukis free body diagram. Okay, so untuk lukis free body diagram, kita kena pecahkan soalan ni kepada dua bahagian, ataupun analisis ni kepada dua bahagian. So saya pecahkan, yang pertama adalah pada A, dan kedua ni adalah pada B. Okay, pada B. So kita lukis dulu free body diagram, sangat penting untuk A. Okay, free body diagram untuk A. Okay, dan dia contact dengan surface C kan. Okay, so dia ada satu force P. Okay, so saya tekan warna. Okay, so apakah daya yang wujud? Okay, so yang pertama adalah load dari atas tu. Okay, load dari atas tu, yang ni 100 Newton. Dia tekan dekat B, B tekan dekat A. So dia akan ada load, iaitu saya namakan dia, okay, saya namakan dia sebagai NB. Okay, dan dia ada sudut di sini. So sudut ni, okay, sama dengan 10 darjah. So macam mana dapat 10? Nanti awak fikir sendiri lah. Sebab bila sini 10 dan kita set kat sini, dia akan jadi 10. Nanti itu awak boleh try analisis sendiri. Okay. Dan yang kedua, apabila ada load ke bawah, dan dia mesti ada normal force yang melawan dia ke atas. So saya namakan normal force ni sebagai NC, sebab dia menunjukkan yang ni, C ni. Okay, ni saya namakan 1, 2, 3 pun tak kisah, tidak ada masalah. Okay, then dia juga ada friction force. Okay, dia ada friction force ni. Okay,
Sebab kan ada banyak friction force nanti, saya namakan dia sebagai friction force C. Okey. Dan friction force C ni sama dengan mu n. Friction force kan mu n kan. Tapi n di sini akan merujuk kepada n surface ni. Okey, n surface ni, iaitu mu n C. Itu pelajar kena faham. Friction force di sini pada surface ni dia bertindak. So apakah normal force yang ada pada surface tu? Normal force yang ada pada surface tu adalah NC. So friction force C sama dengan mu NC. Okay. So di sini ada friction force tak? Ada? So tiada. Dia dah maklumkan sebab roller ni. So tiada friction force di situ. Delete. Okay. Tak ada. Okay. So settle untuk free body diagram yang pertama. So ada missing force tak? Okay. Tak ada missing force. Jangan miss force. Kalau miss force, calculation habis salah. Awal-awal awak punya free body diagram dah silap, dia habis terus salah. Okay. So kita lukis part yang kedua. Okay. Part pada B. Maaf, saya ingat. Okay. Alhamdulillah, cantik. Okay, boleh dah tu Okay, ini pada B. Okay. So seperti yang saya dah maklumkan, okay, apabila kita lukis free body diagram untuk bahagian yang kedua, okay, kita tengok dulu apakah kontak, part mana yang kontak antara A dengan B ni. Okay, so dia kontak dekat sini. So NB ni ambil balik dan lawankan arah dia. Okay, lawankan arah dia. So ni NB. Okay, sudut dia 10 darjah. Okay, dan dia juga ada load ke bawah ni. Okay, iaitu 100 Newton. Okay, dan dia juga ada normal force ni. Dia ada normal force dekat sini. Saya namakan dia sebagai ND sebab dia bertindak pada surface D. Sini ND. Okay. Dan dia nak naik atas, so dia akan ada friction yang menghalang dia, iaitu arah dia ke bawah. So friction sama dengan mu n. So mu n. N apa? N normal force pada surface tu. Surface tu apa? Sini. So normal force dia apa? ND. Okay, ND. Okay. So kita dah pun lukis satu clear free body diagram untuk kedua-dua part. Okay. So sekarang masanya untuk kita selesaikan. Okay. So untuk selesaikan, part mana kita nak selesaikan dulu? Part A atau part B? So jawapannya dekat mana yang ada maklumat yang lengkap. So yang ada maklumat yang lengkap adalah pada B. Sebab kita nak cari P pada A. Kalau kita nak selesai kat sini, kita akan dapat unknown P. So better kita solve dengan B dulu. Okay. So macam biasa. Okay. Ini saya buat. Okay. Ini kita selesaikan part B dulu. Okay. So kita calculate lah. Okay. So yang pertama adalah jumlah daya. Okay, pada paksi mana dulu? Tu mana-mana pun tak apa. So saya ambil jumlah daya pada paksi X sama dengan 0 ke kanan positif. Okey, apakah jumlah daya yang ada pada paksi X? Yang ada pada paksi X adalah NB sin 10. Okey, NB sin 10 darjah. Okey. So tolak ND sama dengan 0. Okey. So yang ini kita boleh tinggalkan dalam unknown. So ND, minta maaf saya kena jimat space. Allahu Akbar. Allahu Akbar, saya terdidik semualah. Okey, tak apa. Okey, tak apa. Sekejap saya lukis sekejap. Okey, maafkan saya. Tak apa nak macam mana kan.
So sini NC, yang kita ada NB. Sekejap saya tak tahulah dia tak boleh undo. Tak boleh undo ke? Tak boleh. Maaf. Okay, awak anggap ni sebagai jenaka sekejap di samping awak belajar. Okay, ini kan. Okay, sebenarnya tak betul lah. Sorry hilang fokus. Okay. Ini B, dan dia ada sini ND. So dia ada friction force mu ND. So dia ada weight. So dia akan ada satu lagi NP. Okay. So kita calculate. Okay, kita calculate jumlah daya. Okay, kita calculate bahagian B dulu. Okay, part B dulu. Okay, jumlah daya pada part C, X sama dengan kosong, tekanan positif. So NB sin 10 darjah. Okay, tolak ND sama dengan kosong. Okay, ni so kita akan dapat ND sama dengan MB sin 10 darjah. Okay, so ini adalah first equation kita. Okay, dan second equation pada part CY. Okay, jumlah daya pada part CY sama dengan kosong. Saya ambil ke atas positif. So apa yang ada? So NB cos 10 darjah. So NB cos 10 darjah. Okay, tolak weight. Okay, tolak weight W tolak F. Okay, FT, friction pada D sama dengan kosong. Okay, so NB cos 10 darjah tolak 100 Newton tolak mu ND. Okay, ND sama dengan kosong. Okay, so NB cos 10 darjah tolak mu sama dengan 0.3. Okay, darab ND sama dengan 100 Newton. Okay, so macam mana nak solve? So saya masukkan, yang ni persamaan kedua Okay, saya masukkan persamaan pertama dalam persamaan kedua. Okay, so NB cos 10 darjah tolak 0.3 ND kan. So ND saya masukkan yang ni, NB sin 10 darjah. So dapat 100 Newton. So awak pun key in lah. Okay, so awak key in persamaan ini. So awak bila awak calculate NB cos 10 tolak 0.3 NB sin 10, dan awak akan dapat NB 0.9327 sama dengan 100 Newton. So NB awak akan dapat 100 bagi 0.9327. Okay, so awak akan dapat 107.21 Newton. Okay, so bila awak dah dapat
NB. Okay, so kita pun boleh cari ND. So saya terus calculate kat sini. So ND sama dengan NB sin 10. So NB sama dengan 107.21 darab sin 10. Kita akan dapat ND sama dengan 18.62 Newton. So sebenarnya force di sini kecil saja. Okey. Nilainya tak besar. Okey. So selepas kita dapat nilai ND, kita dapat nilai NB. So maka nilai ni kita boleh gunakan untuk kita calculate pada bahagian A pula. So sekarang kita calculate bahagian part A pula. Okey, yang ni Okey. So yang ni kita calculate dulu jumlah daya pada paksi Y. Kawan ni, minta maaf saya guna warna-warni. Bahaya ni, takut ter-erase all. Okey, jumlah daya pada paksi Y sama dengan kosong, ke atas positif. Okey. So apakah daya yang bertindak di sini? So daya yang bertindak di sini adalah yang pertama NC tolak NB cos 10 darjah sama dengan kosong. So NC sama dengan NB cos 10 darjah. So NB sama dengan kita dah dapat tadi 107.21 cos 10 darjah sama dengan 107.21 cos 10 darjah sama dengan 105.6 Newton. Okey. So NC kita dah dapat, kemudian kita calculate jumlah daya pada paksi X sama dengan kosong, ke kanan positif. Okey. So apakah daya yang wujud? Okey, yang pertama P, yang kedua tolak NB sin 10 dan tolak mu, tolak friction force. So friction force kat sini sama dengan mu NC. So mu NC sama dengan kosong. Okey. So P sama dengan NB sin 10 darjah tambah mu NC. So NB sama dengan 107.21 sin 10 darjah tambah mu sama dengan 0.3 darab NC sama dengan 105.6. So kita akan dapat nilai P sama dengan 50.3 Newton. So macam itulah kaedahnya. Memang nampak panjang, tapi apa yang paling penting adalah pelajar, okey, awak semua perlu untuk tahu nak lukis free body diagram. Okey, free body diagram. Then make sure tiada force yang tertinggal dalam assumption ataupun analisis dalam free body diagram. Dan awak akan dapat value seperti yang saya dapat ini, iaitu 50.3 Newton nilai P. Okey, untuk soalan ni itu saja. Terima kasih.